ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Pertama sekali, Ana minta maaf kepada semua penonton sekalian kerana Ana tak pasti kenapa tidak keluar live ni, yang maknanya Ana nak cuba on yang event yang Ana dah set, tapi tak ada. Jadi Ana terpaksa buka live lain. Live lain maknanya kalau nak tengok, kena pergi ke Pondok At-Tawabin dan buka, ada live di situ. Jadi itulah masalah sedikit tadi. Ana tak pasti kenapa. Kemungkinan sebab Ana nak cuba set up benda tu selepas masa dia. Ana tak pasti itu adalah satu masalah. Jadi ingatkan kalau dah set up, dah ada dia punya ni jadual pukul 10, kemudiannya kita kelewat sikit nak on itu, tak ada masalah. Jadi Allahu'alam, yang ni Ana pun tak biasa lakukan. Jadi itu sebabnya terkia-kia juga sekarang ni. Yang pentingnya insyaAllah ada juga siaran, ada juga live yang Ana akan lakukan insyaAllah seperti yang Ana janjikan. Cuma kena share balik lah, kena share balik link tu ya. Baik, kita pergi kepada kitab kita, iaitu Mushaf Mufiq, yang mana kita akan gunakan untuk untuk live kita, untuk program Celik Al-Quran. Baik. Untuk ini kita pergi ke surah Al-Fatihah. Baik, surah Al-Fatihah. Anda akan baca insyaAllah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Begitulah surah Al-Fatihah yang kita biasa baca. Untuk kali ini, yang ini kita tak perlu ulang banyak sangat sebab kita dah biasa insya-Allah. Cuma dari segi bacaan surah Al-Fatihah perlu kita perbaiki, sehingga perbetulkan, bukan perbaiki je, perbetulkan. Kalau salah kena betulkan, sebab ia adalah surah yang kita sering baca dan ia adalah ia adalah rukun dalam salat. Kalau tak betul, batal salat tu, tak sah. Bagi orang yang baru masuk Islam, dia tak boleh nak, dia belum hafal lagi, itu lain ceritanya. Tapi kalau kita orang Islam yang sudah lama, atau maka kita mestilah baca Al-Fatihah dengan betul. Tak perlulah baca macam kari-kari itu dengan belagunya. Belagu kalau tak bagus pun tak apa. Walaupun Nabi SAW ada sebut tentang siapa yang tidak menyanyikan, maknanya mencantikkan suara dia dalam
bacaan Al-Fatihah, bacaan Quran itu, man lam yataghanna bil Quran falaysa minna, dia bukan daripada golongan kita, bukan orang Islam. Bukan maknanya di sini bukan nak kata dia keluar dari Islam, bukan maksudnya gitu. Orang yang baca tak betul ataupun baca tak sedap keluar dari Islam, bukan itu maksud dia. Maksud dia dekat situ adalah kita, kalau kita orang Islam, kita ni pasti akan cinta kepada Al-Quran ni, cinta kepada Al-Quran sangat. Bila kita cinta kepada Al-Quran, maka kita akan perbaikkan sebaik mungkin yang kita cintakan tu. Kalau kita sayang dengan kereta kita akan bersihkan hari-hari. Hari-hari bersihkan, cek itu, cek ini, minyak ada ke tidak, brake pad okey ke tidak, tayar cantik lagi ke tidak, alignment lari ke tak lari ke, kita punyalah tengok cantik betul, jaga betul lah. Kalau kereta yang kita minat, baik, yang kita minat benda-benda dunia memang ada yang kita minat, tapi yang benda yang akhirat ni jangan sampai ia dibayangi oleh benda dunia. Jangan ia dibayangi oleh benda dunia. Maknanya dunia berada di atas, yang akhirat kat bawah. Jangan begitu. Jadi hendaklah kita utamakan yang akhirat, baru yang dunia kita tu akan lebih tersusun, lebih terjaga. Yang itu insya-Allah kita akan tengoklah dalam Quran ni, insya-Allah apa ayat-ayat yang berkaitan apa semua tu kita akan tunjukkan, kita akan beritahu semua insya-Allah. Tapi yang pentingnya sekarang ni, bila bab bacaan surah Al-Fatihah mesti perbetulkan. Dan sekarang tak susah. Kita ada ramai ustaz-ustaz. Kalau tak ada ustaz pun, ana tidak mahu ambil masa untuk mengajar satu-satu dari segi bacaan yang lama apa semua tu. Itu bukan tujuannya, sebab kita tujuannya nak celik maksud dia, nak faham Al-Quran tu, nak faham dia. Jadi yang tentang bacaan ni kita ada banyak, alhamdulillah. Cuma siapa yang dekat kawasan Kajang sini, Jalan Ceras ni, kalau yang nak datang ke sini untuk belajar Al-Quran tu, boleh lagi, kita boleh mengajar, insya-Allah kita susun masa. Cuma selain daripada itu, yang jauh-jauh untuk buat online ini, untuk sekarang ni agak sukar. Yang pentingnya kita dah tahu dah banyak tempat yang kita boleh belajar. Satu lagi, kalau tak ada pun buka dalam YouTube, kalau search cari bacaan Fatihah, bacaan Fatihah yang betul ke, mesti ada keluar beberapa orang yang mengajar surah Al-Fatihah, baca surah Al-Fatihah dengan betul. Kita dengar dan kita cuba ikut, bukannya cuba ikut begitu saja. Dengar, kita rekod. Cuba ikut tu kita rekod. Kemudiannya kita banding, kita tengok dengar. Yang kita rekod tu, bacaan syekh tu tadi macam mana, bacaan kita macam mana. Besok masa kita dengar yang kita rekod tu, kita dapat dengar dua-dua. Masa mula-mula kita nampak dalam YouTube tu, dia kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita pun pause. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita pun cuba. Tapi masih rekod. Kemudiannya baru on balik ayat kedua. Dan seterusnya. Sehinggalah akhir ayat habis tu, surah tu, kemudiannya buka balik, tengok. Dengar apakah bacaan kita sama dengan bacaan dia. Di mana yang lain kita perbetulkan, kita cuba dekatkan dengan bacaan dia. Itu satu kaedah yang boleh kita gunakan, insya-Allah. Kalau tak ada guru lah, kalau ada guru maka itu lebih baik. Cuma kadang-kadang ada juga guru yang dia letak diri dia sebagai guru, tapi kadang-kadang dia salah pun bacaan, itu pun ada juga, tapi sikit sangat.
Itu tak banyak. Okey, kita pergi kepada maksud surah Al-Fatihah. Maksud surah Al-Fatihah, kalau kita tengok pada kitab ini, Mushaf Mufiq yang diterbitkan oleh Yayasan Restu, dicetak oleh Nasrul Quran ataupun mana-mana yang lain, tak ada masalah ya, boleh guna insya-Allah. Disebutkan di situ Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat pertama. Ayat pertama dalam mushaf macam tu. Jadi bismillah kita dah cerita dah. Ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, segala puji. Lillahi, bagi Allah. Rabbi, Tuhan. Al-Alamin, semesta alam, semua alam. Jadi itu yang kita kena ingat. Alhamdu, segala puji. Lillahi, bagi Allah. Rabb, Tuhan. Al-Alamin, semesta alam. Ingat itu. Sebab kita akan ulang lagi, akan datang perkataan ni lagi. Jadi bila kita nampak perkataan ni lagi, ini maksudnya, contohnya Alhamdu, nampak dekat tempat lain. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Tu kat mana? Surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi dia ada baca Alhamdulillahilladzi. Alhamdulillah maksudnya apa? Sama macam ni. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Kita duk makan, dah habis makan, kita kata apa? Alhamdulillah. Itu apa dia? Segala puji bagi Allah. Rabbil Alamin, kadang-kadang kita sebut juga dalam riwayat, kalau contohnya dengan orang yang bersin. Orang bersin biasanya kata apa dia? Acu. Nabi ajar Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ataupun Alhamdulillah pun boleh. Alhamdulillah ada, Alhamdulillah Rabbil Alamin pun ada riwayat ya. Jadi itulah dia amalannya. Banyak sebenarnya amalan tentang Alhamdulillah ni. Bila kita mula berkhutbah, bila ceramah, macam anak mula tadi, macam saya mula tadi, kalau dengar awal-awal tadi ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, apa yang anda sebut? Inna alhamdulillah. Apa maksud dia tu? Segala puji bagi Allah. Bila kita habis solat, kita pun baca zikir. Salah satunya 33 kali kita sebut subhanallah. Yang kedua alhamdulillah. Apa maksud dia? Segala puji bagi Allah. Tak susah kan? Semua kita guna perkataan yang sama, dan ini menunjukkan apa? Dalam ayat dia kata Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita baca segala puji bagi Allah. Yang kita kena ingat apa dia? Kita kena ingat bahawa Al-Quran itu adalah apa? Adalah hidayah daripada Allah. Hidayah daripada Allah, ataupun petunjuk daripada Allah. Bila petunjuk, maknanya apa yang ada di sini kita kena ambil iktibar, kita kena ambil ia sebagai jalan yang ini, ini cara dia, kita kena fikir macam tu, lepas tu kita pun amal macam tu. Itu sebabnya kita kata kena faham dan kena amal. Faham, amal. Jadi Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ada tak Allah kata kat sini, okey, kamu nak kena amal, bila sebut nak puji Allah aja kena sebut Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ada tak? Tak ada tulis kat situ, tak ada cakap kat situ. Tapi kita tahu Quran ni adalah petunjuk daripada Allah. Kalau dia petunjuk, dengan sentiasa ingat kita baca Quran aja kita ingat, ni petunjuk ni, apa yang saya boleh belajar daripada dia. Ini petunjuk ni, apa yang saya boleh belajar daripada sini. Kita dah sebut dah Bismillahirrahmanirrahim. Itu ini petunjuk ni, apa kita boleh belajar, iaitu bila kita buat apa-apa sahaja, kita baca bismillah, kita nak ambil berkat, nak minta bantuan Allah SWT dalam apa yang kerja kita nak buat tu, bismillah dulu. Itu daripada itu.
Yang kedua di sini ayat Alhamdulillah. Lebih kurang macam tu. Kita fikir, macam mana kita nak puji Allah ni? Macam mana nak puji? Adakah dengan cara sebut Allah sahaja? Ada tak dengan cara menyebut huwa sahaja? Atau hu sahaja? Adakah dengan cara kita kata Allah ni memang baguslah, memang baiklah? Adakah caranya begitu? Tak. Caranya ialah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Tu dia. Jadi yang mana yang kata kita nak puji Allah, kita nak berzikir, dia guna Allah sahaja, katakan. Ataupun dia kata guna huwa sahaja. Saya tak nak ceritalah, tak nak bincang, tak nak debat langsung tentang bab boleh ke tak boleh Allah sebut sebagai zikir, huwa sebut sebagai zikir, hu sebut sebagai zikir. Tu bukan cerita saya. Bukan cerita saya. Tapi antara menyebut Allah saja dengan menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin atau Alhamdulillah sahaja, yang mana lebih afdal? Yang mana lebih afdal? Pastinya yang ada kenyataan menyatakan segala pujian bagi Allah, itu lebih bagus. Malah ianya adalah ayat yang kedua dalam Quran yang ajar kita macam mana nak puji Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi nak debat-debat apa semua tu, itu not interested. Not interested. Tak minat. Kita tak minat. Sebab itu membuatkan kita gaduh-gaduh. Asyik bergaduh je. Ni boleh zikir macam ni, ni tak boleh. Kata ni boleh, ni tak boleh, ni boleh tak boleh. Bila nak habis? Kenapa tak guna saja ni? Ambil daripada Al-Quran. Allah kata, ajar kita macam mana? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik, lepas ni nanti kita cari lagi. Kat mana lagi ada yang mana ayat yang menunjukkan cara zikir yang Allah ajar pada kita, cara zikir ni. Kita tengok nanti. Kalau jumpa lagi, kita amal lah. Amal. Itu yang kita nak tu. Okey. Baik. Jadi Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Bila kita baca Alhamdulillah, kalau kita tengok dia punya terjemahannya, ada dua perkataan. Kalau perasan sini, perkataannya Alhamdulillah, satu je. Alhamdulillah, satu perkataan. Kita punya terjemahan segala pujian atau segala puji. Kenapa? Mana datangnya? Apakah maksud Alhamdulillah sebenarnya? Baik. Alhamdulillah, kalau kita buang al tu macam kita kata, orang putih kata the car, as-sayyarah maknanya kereta. Kalau ada al situ, jadi as-sayyarah maknanya the car, kereta itulah, ini kata kereta itu. Pujian, hamdun, asalnya hamdun saja, hamdun, kita ingat hamd, hamdun. Itu sebabnya kalau dalam zikir yang kita baca dekat dalam solat, kita kata apa? Subhanallah Rabbiyal A'la atau Rabbiyal Azim wa bihamdih. Hamdih tu lah pujian. Pujian di kat ujung ada ha tu, maksud dia pujian dia, pujian kepada Allah. Tu dia. Jadi ham tu maksudnya pujian. Ham tu maksud pujian. Jadi kat sini mana datangnya segala? Cuba tengok. Alhamdulillah maksudnya di sini kalau dia terjemah segala puji. Nampak, satu perkataan dalam bahasa Arab perlu dua perkataan dalam bahasa Melayu. Kenapa? Sebab al tadi, alif lam tadi. Alif lam tu
di sini bila dia adalah dia punya nama dia dalam bahasa Arab tu, kita tak nak cerita tu, tapi yang pentingnya bila kata alhamdu, dia maksudnya kalau ada pujian-pujian itu dia yang mana layak untuk Allah SWT, maknanya bila layak untuk Allah, dia adalah pujian yang sempurna. Kalau kita kata Allah tu baik, bagus, Allah tu cantik, sempurna tak? Bahasa kita guna bahasa kita. Mungkin Allah itu cantik, Allah itu baik, ya betul, tapi baik Allah itu bukannya baik saja, tapi yang sempurna. Tak ada padanya cacat cela. Tu dia. Sempurna bila maknanya puji setinggi-tingginya, yang sesempurna-sempurnanya bagi Allah. Tak ada cacat cela, tak ada negatif langsung, tak ada yang kita kata sikit lagi yang nak sampai kesempurnaan yang 100%. Tak ada. Allah sempurna. Itu maksud alhamdulillah. Dan pujian itu satu ke berapa? Bila dah kata alhamdulillah, semua jenis pujian yang layak, yang patut untuk Allah SWT, maka dia termasuk dalam tu. Maknanya bila kata alhamdulillah, tak payah nak sebut dah satu-satu lagi lepas tu. Tak payah nak sebut satu-satu. Allah baik, Allah rahmat, ada apa, tak payah sebut. Alhamdulillah tu cukup dah. Sebab apa? Ni nak kita faham. Bila kita kata alhamdulillah, pujian-pujian tu, okey, betul, pujian-pujian. Boleh tak kita kata alhamdulillah li Muhammad? Boleh tak kata macam tu? Alhamdulillah li Muhammad, untuk Muhammad, bagi Muhammad, boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab alhamdulillah di sini, li ni bagi yang maksud dia yang berhak. Yang berhak. Maknanya Allah lah yang berhak, yang lain tak berhak, dengan pujian yang segala macam yang sempurna. Tak ada lain yang berhak kecuali Allah SWT. Tak ada lain. Kenapa kita nak ambil masa ni untuk cerita benda ni? Supaya kita faham sebenarnya yang kita puji ni bukan sikit-sikit puji. Puji ni melambung-lambung. Kita puji lambung mana manusia pun yang ada sekarang, puji lambung mana pun makhluk pun tak sampai kepada lambung kita, kepada pujian Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada. Kenapa? Sebab dialah yang berhak menerima pujian tu. Kenapa dia berhak menerima pujian tu? Ada yang mana nak cerita sikit. Kita punya agung. Ini ada yang setuju dan tak setuju lah mungkin kan. Tapi ramai yang puji agung kita. Kenapa kita puji agung kita? Kenapa kita puji? Oh, Masya Allah, dia telah menggunakan akal dia. Dia tidak tunduk kepada ahli politik. Bila dia rasa tak puas hati, dia buatlah apa yang sepatutnya. Kenapa kita puji dia? Sebab dia buat ni kita sebut. Kan? Sebab apa lagi? Oh, dia terpelajar. Apa lagi? Oh, teringat hari tu masa dia orang menunggu nak masuk ke istana.
Polis, orang kameraman apa semua dekat luar, tak dapat masuk. Tahu-tahu mereka dapat McDonald ke KFC, tak ingat. Dibelanja oleh raja, oleh agung. Bayangkan murah hati dia tu. Baik, kita puji dia sebab apa? Sebab apa yang dia buat, dan juga sebab sifat dia tu. Dia apa? Dia pemurah, dermawan, dia pandai, dia buat itu, dia buat ini. Jadi ada benda yang kita nampak, kita puji dia sebab tu. Allah macam mana? Allah macam mana? Cuba fikir, apakah yang Allah bagi pada kita? Tak payah fikir panjang. Tak payah fikir panjang. Semua benda yang kita ada sekarang ni, termasuk yang pada badan kita, semua pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya. Tak ada terkecuali. Kita hidup ni pun kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah yang membenarkan kita untuk hidup dengan izinnya, dengan apa saja, semuanya kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang Allah bagi kita. Allah, maknanya kurnia Allah itu yang kita dapat rasa. Tapi diri Allah itu, zat Allah itu, sifat dia apa? Itu mana apa yang kita terima menunjukkan sifat dia yang yang maha, sifat-sifat yang terpuji lah. Sifat-sifat yang terpuji, kalau kita tak rasa, kalau tak teringat pun apa yang dia bagi, ataupun kita dalam keadaan, contohlah, kita dalam keadaan teruk sangatlah, kita lahir, kita kena timpa ini, kita timpa sakit itu, sakit ini, apa semua, macam-macam kita rasa. Semuanya serba tak kena. Tangan tak ada, mungkin mata tak boleh lihat ke apa ke, semua macam-macam lah. Adakah itu menafikan sifat terpuji itu bagi Allah? Sifat Allah tetap terpuji. Keadaan orang ni adalah untuk apa? Ini ada dia punya hikmah sebaliknya tu. Yang tu kita cerita nantilah. Tak nak panjang-panjang yang tu. Yang pentingnya, apa sifat Allah yang menyebabkan dia berhak untuk terima alhamdulillah? Terlalu banyak. Yang itu kita akan baca nanti. Kita akan baca. Apakah yang dilakukan Allah SWT, yang Allah bagi apa? Itu pun ada juga dalam Quran nanti. InsyaAllah kita akan lihat. Itu kita cerita nanti. Tapi itulah sebabnya yang Allah berhak untuk menerima alhamdulillah tadi. Alhamdulillah. Segala puji lillah, kepada Allah. Jadi tak boleh kata alhamdulillah Muhammad. Tak sampai. Walaupun dia yang baik, yang bagus, yang kita dengar, kita baca dalam sunnah, dalam sirah, cerita tentang Nabi, kedermawan Nabi, tentang baiknya Nabi dan apa semua, macam-macam lah kita baca. Kalau ada yang baca lah, kita baca macam-macam. Nabi tu orang tengok, kalau dia orang akan sayang lah kat dia. Tak ada pada Nabi yang seperti Allah. Oleh itu kita tidak boleh menyatakan alhamdulillah Muhammad, kerana Nabi Muhammad tak sampai kepada tahap terpuji seperti Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Nabi Muhammad tidak sempurna dari sifatnya, dan tidak juga dia maha sempurnalah dari segi sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya yang mana Allah SWT apa yang dia beri pada kita tak terhingga Nabi Muhammad apa yang dia buat pada kita. Memanglah dia bawa Al-Quran apa semua tu semua. Tapi Al-Quran itu sendiri adalah daripada Allah SWT. Wujudnya Nabi Muhammad itu adalah kerana Allah SWT, rahmat Allah. Dan Nabi Muhammad SAW dapat hidup dan terus berjuang apa semua dengan pertolongan Allah SWT. Dia hidup kerana Allah SWT. Allah yang bagi dia tu. Jadi kenapa? Siapa yang nak bagi kepada Nabi Muhammad pujian macam Allah SWT? Tak dapat, sebab Allah saja yang berhak. Kita yang lain-lainnya macam mana sempurna pun takkan sampai kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang kita kena faham tu. Bila kita sebut
Alhamdulillah. Bukan itu saja, dia dah sebutlah la lillahi rabb al-alamin. Itu kena faham juga. Ini anda tak ada letak ayat, banyak ayat hadis apa semua, tak ada. Kita nak faham ayat tu biar sungguh-sungguh tu, daripada hati tu kita dapat faham. Dan dia sebut dekat situ lillahi rabbil alamin. Itu sifat Allah SWT lain lah. Ada Allah sebagai apa? Dia sebagai Allah, dia adalah Rabb kepada sekalian alam. Rabb ni maksudnya apa? Rabb ni maksudnya apa? Kalau kita kata ab, kalau dalam orang Kristian dia kata Tuhan dia ada tiga. Tuhan ni kata tiga. Tuhan bapa, dia panggil al-ab, bapa. Kemudian ada Holy Spirit, iaitu Holy Spirit, iaitu Rohul Kudus. Kemudian ada Jesus, yang itu Nabi Isa Al-Masih, Isa. Yang tu semua dia kata adalah Tuhan lah. Tapi yang nombor satu kalau dalam tiga ni ialah Al-Ab. Dia kata Al-Ab ni sangat, dia ada apa, love, it's all about love dan apa semua. Ialah macam bapa sayang kepada anak macam mana. Tapi dalam Islam dia ajar lebih pada tu. Al-Ab banding dengan siapa lagi besar? Lagi besar. Mak. Itu satu. Yang kedua, Al-Ab dengan Ar-Rab, mana lagi besar? Ar-Rab lah. Jadi sebab itu dia tak kata Alhamdulillah Abbil Alamin, tak ada. Dia kata Rabbil Alamin. Sebab apa? Allah, dalam perkataan Rabb tu, dia ada maksud meluas, termasuk ciptaan. Allah yang mencipta seluruh alam. Jadi Rabbil Alamin, Rabb tu Tuhan yang mencipta seluruh alam. Allah cipta je ke? Contohnya kita buat rumah, siap rumah ni, dah siap rumah, lepas tu kita tinggal. Apa jadi? Satu, elektrik dia tak masuk. Yang kedua, binatang-binatang luar masuk, rumput jadi naik. Cantik tak rumah tu? Macam-macam berlaku dalam rumah tu, kita sendiri tak nak hidup dalam tu dah. Tapi Rabb al-Alamin, dia jaga apa yang dicipta tu. Allah kontrol dia, jaga dia, berikan rezeki kepadanya. Apa yang kita perlukan semua ada. Siapa sangka yang tiba-tiba ada minyak bawah tanah. Tahu-tahu orang akhir zaman dapat guna minyak tu, yang awal-awal tu tak ada. Siapa sangka? Dan sekarang ni tengok bila ada minyak tu, Masya Allah, tengok kita punya kemajuan macam mana. Siapa yang bagi tu? Allah yang bagi. Jadi nak ringkas kita, lintas kita. Alhamdulillah, pujian bagi Allah tu sebab dia Allah. Dan di antaranya sebab dia adalah pencipta kita. Semua alam ni, semua dia yang cipta. Bukan dia cipta je, dia bagi rezeki, dia miliki, dia kontrol. Apa segala yang diperlukan semua dia bagi kat kita. Tu dia Rabbil Alamin tu. Ana tak nak cerita lebih panjang lagi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bayangkan itu semua. Hari-hari fikir Alhamdulillah Rabbil Alamin, cuba fikir apa lagi Allah yang bagi. Termasuk air hidup, nyawa kita, air yang kita, orang kita minta air dahaga, orang tak bagi air, macam mana rasa? Air, nikmat air itu Allah. Jadi segala nikmat, segala puji, segala apa semua tu daripada Allah. Maka Allah lah yang berhak dengan pujian ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita tak ada masa untuk yang lain, dan sebab nak betul-betul kita faham ayat ni satu persatu. Dalam Fatihah kita akan ambil masa lebih sikit supaya kita betul-betul faham, sebab kita baca hari-hari dah rasa lali dah, tak ada apa dah.
Jadi kena betul-betul faham insya-Allah, supaya kita baca itu di dalam Fatihah, dalam solat kita baca daripada hati kita. Sampai situ saja insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.